بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Fadil dan Polisi, Tuan Imam, seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah pada kesempatan yang berharga ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita meneruskan kehidupan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad setiap detik dan desah nafas kita sepanjang hari ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya manusia itu sungguh mereka berada di dalam kerugian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang tidak rugi ialah orang-orang yang beriman dan beramal amal yang soleh.
wa tawassaw bil haqq, yang saling berpesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, yang saling berpesan dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca ni, Sayyidina Muhammad telah bersumpah dengan masa. Sesuatu yang Allah jadikan sebagai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara sumpahnya ialah merupakan suatu yang sangat besar. Dalam Quran banyak yang Allah jadikan sesuatu itu bahan sumpahnya. Wal asri, demi masa. Masa itu masa mana? Kata sebagian mufassirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa itulah masa Nabi masih ada. Wal asri, demi masa. Masa itulah masa Nabi masih ada. Maknanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa Nabi masih ada ialah masa yang paling tinggi nilai masa itu. Di mana tingginya masa ada Rasulullah? Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada masa Nabi masih ada, nilai yang tinggi ialah kerana masa itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah masa diturunkan Al-Quran, diturunkan wahyu. Saban hari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka ternanti-nanti saja hari ini apa pula wahyu yang bakal Nabi terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ini apa pula wahyu yang bakal Nabi terima. Hari ini apa pula Quran akan turun. Jadi Quran turun itu merupakan satu surprise dan hadiah untuk para sahabat. Satu ayat. Sehingga menjelang belasan tahun masih belum habis wahyu diturunkan. Sampailah masa 20 tahun Nabi menjadi Rasul, belum habis wahyu diturunkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah menjelang hari-hari terakhir, Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, pun para sahabat masih belum tahu bila wahyu akan berakhir. Sehinggalah Rasulullah SAW Muhammad turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan kepada kamu nikmatku pada kamu. Wa raditu lakumul Islam dina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Tuan-tuan, sebelum turun ayat itu, turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila turun ayat, apabila telah datang pada kamu pertolongan Allah dan pembukaan Mekah, ketika itu kamu akan melihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia akan masuk dalam agama Allah itu berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan. Ketika itu fasabbih bihamdi rabbika, ucapkan tasbih, memuja Tuhan kamu, wastaghfirhu, dan ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila turun ayat ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu
mengajak para sahabat, mai kita bincang ayat ni. Turut yang dipanggil untuk mudzakarah ayat tersebut ialah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas ni dia kelebihannya sebab dia telah diludahi ke dalam mulutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma salli alaihi wasallam. Ya Allah, bagilah dia reti dan faham perkara agama, dan bagilah dia pandai mentakwil Al-Quran. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kebolehan dan malakah yang dimiliki oleh Ibnu Abbas sangat besar, iaitu kepandaiannya mentakwil Al-Quran. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak pernah melepaskan peluang. Turun ayat Quran, mereka tak faham, mereka minta Ibnu Abbas membuat pencerahan dan penjelasan. Dan mereka mendapat input-input yang sangat hebat yang tidak pernah mereka duga. Bila turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sayyidina Abu Bakar panggil para sahabat, duduk, mari kita tengok ayat ni, kita bincang. Dipanggil sama Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat yang dipanggil bincang ni bukan sahabat-sahabat biasa, kibar as-sahabah, iaitu sahabat yang besar-besar dan sahabat-sahabat yang utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana seorang demi seorang mentafsir, membuat huraian. Last sekali kata Sayyidina Abu Bakar, giliran kamu pula wahai Ibnu Abbas, kamu nak kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu langsung mengutarakan kepahamannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Abbas, bila telah datang pertolongan Allah dan pembukaan Mekah, yang saya faham, Nabi sudah hampir wafat. Tuan-tuan, takwil Ibnu Abbas mengejutkan para sahabat, lebih-lebih lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Takwil Ibnu Abbas menyebabkan Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan, dia tak boleh dengan Rasulullah. Bekik dengan Nabi, dia akan menangis. Tambah-tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila berkait dengan sebut Nabi akan wafat. Sebab dalam fikirannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana dia nak tempuh saat-saat Nabi sudah tidak ada. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari situ kita faham bahawa zaman yang paling gemilang dan terbilanglah zaman Nabi masih ada. Tuan-tuan, sebab zaman tu turunnya wahyu. Sebab tu tak kurang di kalangan para sahabat yang menangisi saat Nabi wafat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah kerana satu, sebab Nabi wafat, yang kedua sebab dah terputus wahyu. Jadi bila mana mereka tak lagi menjalani kehidupan harian, dengan turunnya wahyu, mereka rasa macam putus kehidupan mereka. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka tidak ada zaman yang paling hebat, yang paling baik melainkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang kita, tuan-tuan, dia mengukur baik ialah pada kebendaan. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang paling baik zaman Bani Abbasiyah. Sebab zaman tu zaman ditemui pelbagai penemuan-penemuan. Zaman tu orang mula kenal algebra. Zaman tu orang mula kenal ilmu perubatan dan sebagainya. Jadi orang kira zaman tu paling baik. Tidak. Zaman yang paling baik ialah zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan tidak ada manusia yang terbaik yang ada yang wujud dalam alam ini manakala zaman Nabi masih ada, hidup dengan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu zaman Nabi hidup dengan para sahabat, zaman yang tidak pernah akan berulang. Tetapi generasi macam sahabat akan berulang. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman macam Nabi dan sahabat tak berulang dah, tapi generasi macam sahabat akan berulang. Tuan-tuan, di mana istimewa generasi sahabat? Istimewa generasi sahabat mereka ialah kerana mereka paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling cinta kepada Rasulullah. Tuan-tuan, di mana nilai cinta pada Rasulullah? Di mana nilai cinta pada Rasulullah itu dikatakan hebat? Sebab beriman pada Rasulullah itu menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu akan mencintai Rasulullah. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mencintai Nabi itu ialah iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mencintai Nabi itu Nabi suruh. Tuan-tuan, Nabi suruh kita mencintainya. Pasal apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab mencintai Nabi itu ialah iman. Orang yang mencintai Nabi, setinggi mana tahap dan taraf cintanya, sebegitu tinggi imannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sebab itu Nabi suruh mencintainya. Sebab mencintainya ialah menunjuk ketinggian iman seseorang umatnya. Sampai Nabi sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaminan syurga kepada orang yang mencintainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut sesiapa yang mencintaiku, dia pasti akan bersama denganku di dalam syurga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang mencintai Nabi akan sanggup berkorban demi Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang mencintai Nabi akan sanggup berkorban demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itulah tujuan daripada mencintai Rasulullah, ialah untuk membela agama. Sepatutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita mencintai Nabi melebihi segala-galanya. Selepas kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya Nabi terlebih dulu mencintai kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi terlebih dulu mencintai kita. Maka selayaknya kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ayah yang sanggup berpenat lelah, berempah pulah cari rezeki untuk siapa? Anak. Ayah ni tuan-tuan, kadang-kadang orang lihat hanya pada seorang ibu. Orang tak melihat seorang ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang yang menunjuk kasih sayangnya ialah seorang ibu, tapi ayah kadang-kadang tidak menunjuk kasih sayangnya. Tetapi terbenam dalam jiwanya perasaan yang bersangat terhadap anak-anaknya. Masalah silam. Contoh, kalau kehidupan sebuah keluarga itu susah, masalah silam Muhammad. Ini kita tak cakap keluarga yang senang, keluarga yang susah. Ayah ni tuan-tuan, masalah silam Muhammad, dia sanggup membelakangkan
kemahuan, kehendak dia. Tujuannya kerana apa? Nak bagi anak-anak mengaji. Nak bagi anak-anak mengaji. Tuan-tuan mungkin ikuti MB Kedah macam mana ayah MB. Salah Sayyidina Muhammad. Demi nak melangsungkan kehidupan anak-anak. Yang pasti nak bagi anak-anak mengaji. Ada seorang ayah saya jumpa, Salah Sayyidina Muhammad. Ini cerita dalam tahun 80-an. Si ayah ni tuan-tuan, kenderaan yang ada pada dia hanya basikal. Basikal tua pula tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad. Selepas daripada anak-anak dia dah mendewasa, dah habis mengaji, Salah Sayyidina Muhammad, barulah dia beli motor. Sedangkan motor tu bukan mahal sangat pun. Tapi pada dia, Salah Sayyidina Muhammad, dia beli motor tu selepas daripada semua anak-anak habis mengaji dan komitmen dia pada mereka habis. Salah Sayyidina Muhammad. Maknanya nak dapat duit tak mudah. Salah Sayyidina Muhammad, daripada aku beli motor, baik aku simpan untuk anak-anak aku mengaji. Aku nak bagi anak-anak aku mengaji. Ada seorang ayah saya jumpa, dia kata macam ni, Salah Sayyidina Muhammad, saya ni Ustaz, saya tak pernah makan di luar. Melainkan kalau saya nak makan, saya beli balik makan di rumah. Saya kata, pasal apa? Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak sanggup makan di luar. Makan kuotiau kerang, mi rebus, apa segala Allah Sayyidina Muhammad. Sebab di rumah dia tak sanggup makan. Sebab kalau dia makan seorang, anak-anak tak makan, isteri tak makan, mereka orang susah. Tuan-tuan, jadi subhanallah, begitulah Rasulullah SAW terhadap kita. Nabi SAW sanggup berkorban semata-mata kerana kita. Allahumma salli ala Sayyidina. Nabi diutuskan oleh Allah untuk menjadi Rasul. Apa tugas Rasul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tugas Rasul untuk menyampaikan agama kepada mereka dan menyelamatkan umat daripada neraka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW siang, malam, pagi, petang keluar berdakwah untuk mengajak orang pada Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pujuk, Nabi rayu manusia, masuklah Islam. Nabi cerita Islam begini, masuklah Islam. Macam seseorang, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang mempromosikan produk dia, belilah produk dia. Sampai dalam TikTok tu, TikTokers ni akan merayu, belilah barangan saya. Tuan-tuan, tolong beli. Sampai minta tolong orang beli. Sebenarnya ikut suka orang, nak beli tak beli, tapi minta tolong beli, merayu dalam TikTokers. Begitulah Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, merayu manusia masuk Islam. Masuklah Islam. Pasal apa? Sahabat Nabi tahu apa resiko tak masuk Islam. Maka sebab itu Nabi sebut, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, tentulah kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Sebab kehidupan lepas daripada hidup ni. Nabi dah tengok kehidupan selepas hidup kita. Dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi menempuh 4 alam. Yang pertama, alam dunia, daripada Makkah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan itu perjalanan di atas muka dunia.
Sampai-sampai di sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi mengimami sejumlah 1,024,000 ruh rasul-rasul, nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Tuan-tuan, Nabi ketika itu Nabi berada di mana? Nabi berada di alam barzakh. Yang ketiga, Nabi menempuh alam daripada Masjid Al-Aqsa ke langit. Itu alam apa? Tuan-tuan, itu dia panggil alam angkasa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang keempat, Nabi pergi ke alam akhirat, syurga dan neraka. Maknanya apa, tuan-tuan? Nabi dah melihat alam selepas kita hidup ni. Nabi melihat sisaan-sisaan yang diterima oleh orang yang melanggar titah perintah Allah dan menentang agamanya. Tu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ku tahu, kamu akan sedikit ketawa, kamu akan banyak menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Tu yang Nabi duk ajak tu, mai pada Islam, mai pada Islam. Sebab Nabi tahu, kalau hampa tak Islam, habis hampa lepas ni. Allahu Akbar. Maka sebab itu, tuan-tuan, dalam peristiwa Nabi pergi ke Taif, Nabi nak ajak orang Taif yang pada Islam. Saya sebelum pergi Taif, saya ingat Taif tu dekat-dekat ya dengan Mekah dengan Madinah. Jauh. Ni kita pergi dengan bas. Bayangkan Nabi pergi jalan kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengharapkan orang Taif masuk Islam. Tapi yang Nabi terima apa? Nabi dibaling dengan batu. Nabi pergi dengan baju putih macam ni. Nabi balik dengan baju warna merah, warna darah, habis darah Rasulullah. Tuan-tuan, tu pengorbanan Rasulullah untuk kita. Selayaknya, tuan-tuan, kita membalas jasa Nabi, memperjuangkan agamanya, menolong agamanya, sebab Nabi dah berkorban untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina. Ketika tu, tuan-tuan, malaikat yang jaga gunung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta izin pada Rasulullah untuk menghempap orang-orang Taif dengan gunung-gunung yang ada di Taif. Tapi apa Nabi kata? Jangan. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah, maafkan, ampunkan umatku, mereka tidak mengetahui, ya Allah. Mereka lawan aku sebab mereka tak tahu. Mereka tak tahu Tuhanku. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka selayaknya kita istiqamah jaga agama kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mempertahankan agama ni jangan diperkotak-katikkan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itulah yang saya maksudkan dari awal tadi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zaman Nabi tak berulang dah, tapi generasi macam sahabat Nabi akan berulang. Sama sebiji macam Rasulullah. Mereka lah yang dipanggil ikhwan. Yang Nabi doa, yang Nabi sebut satu hari, tengah-tengah Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, ya laitani qabaltu ikhwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, alangkah kalau aku dapat bertemu dengan ikhwanku. Para sahabat tidak pernah mendengar istilah ikhwan. Mereka pun bertanya dan berkata, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Yang Nabi bercerita, yang Nabi merindu nak jumpa golongan ikhwan, kami bukan ikhwan engkau Rasulullah. Bukankah kami ikhwan engkau? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, bal antum ashabi, kamu ialah sahabat-sahabatku. Berarti kamu bukan ikhwan, kamu sahabatku. Berarti ikhwan ni orang lain. Ketika itu para sahabat bertanya, man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa ikhwan engkau wahai Rasulullah? Nabi kata, hum ya'tuna min ba'di
Mereka datang selepas kewafatanku. Mereka datang selepas aku. Wa yu'minuna bi wa yansurunani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka beriman denganku. Mereka beriman denganku dan mereka menolong perjuanganku. Tu ikhwan. Mereka mai lepas Rasulullah. Mereka beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan mereka memperjuangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebiji macam nasi sahabat. Dalam mempertahankan Islam, mereka sanggup mati demi mempertahankan Islam. Mereka mengejar kesyahidan seperti mana golongan sahabat mengejar kesyahidan. Kecintaan mereka pada Rasulullah sama seperti sahabat mencintai Rasulullah. Lagi unik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para sahabat Nabi mencintai Nabi sebab mereka tengok Nabi depan mata mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi generasi ikhwan mencintai Nabi tidak pernah pun melihat Nabi. Tuan-tuan, harap-harap kitalah generasi ikhwan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitalah generasi ikhwan tu. Maka tuan-tuan, marilah kita bersedia untuk menjadi binting Islam di akhir zaman ni. Allah SWT. Islam di akhir zaman ialah seumpama makanan yang berada di tengah talam. Maka setiap orang akan dicubit oleh orang-orang lain. Setiap orang Islam akan dicubit oleh orang-orang lain. Maka tuan-tuan, Nabi sangat prihatin terhadap kita. Nabi sangat prihatin terhadap kita. Ni apa akan kena lagi pada umat Islam akhir zaman ni? Akan kena lagi. Pelbagai perancangan akan dikenakan terhadap kita. Nabi sangat sedih dan prihatin terhadap apa yang akan berlaku pada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang daripada kamu seorang rasul daripada jenis kamu. Azizun 'alaihi ma anittum, sangat perit dan pedih terhadap apa yang menimpa kamu. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sangat halaba kepada kamu beriman dengannya. Macam mana ayah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang prihatin terhadap kesusahan anak. Contoh, anak kita baru kahwin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad kerja pun tak kerja lagi, kerjalah macam-macam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tengok lepas baru nak bina rumah tangga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa yang ada di rumah, mangkuk, pinggan, cawan, semua awak pergi. Allah SWT. Meja hak lebih-lebih, semua awak pergi. Mereka baru nak bina rumah tangga. Pasal apa perasaan tu? Pasal apa kita buat macam tu? Perasaan. Allah SWT Muhammad. Kadang-kadang ayah tolong beli motor ke anak-anak. Ada mak tolong beli kereta ke anak-anak. Susah mereka nak bergerak. Itulah Rasulullah. Prihatin terhadap kita. Terhadap apa yang akan menimpa kita. Tapi Nabi bukan susah hati terhadap kesusahan dunia kita. Yang Nabi bimbang ialah tentang iman dan akidah kita di akhir zaman ini. Nabi sebutlah hadis, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsatu alaikumud dunia. Aku bukan takut fakir menimpa kamu, tapi aku takut dunia datang kepada kamu. Sebab sukar kamu nak menempuh. Sesaat dunia datang pada kamu, kamu akan tenggelam dan larut, tenggelam dalam dunia. Itu Nabi takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tentang itulah keprihatinan Nabi pada kita. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya mengakhiri balik pada pagi ini, sebenarnya saya nak berlari-lari ke airport 7.40 kena dah sana dah.
Saya nak titip pada tuan-tuan untuk mengamalkan dua ayat yang terakhir daripada surah Taubah. Tuan-tuan baca sebelum nak tidur malam, baca 11 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Saya ijazahkan amalan untuk ini amalan tuan-tuan semua, sama ada yang depan mata saya ataupun dalam live. Ajastukum. Kelebihan dia, soalan Sayyidina Muhammad, kita akan berada di dalam saf kebenaran di akhir zaman, insya-Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Dan bagi orang-orang yang ada sakit, dia merawat penyakit, dia akan merawat badan kita, ruh kita dan minda kita, insya-Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang sakit akan dirawat dengan mukjizat ayat ini, dengan apa-apa penyakit, sama ada Allah bagi dia sembuh ataupun Allah jumpakan dia dengan penawar yang menyebabkan dia lega daripada penyakit, insya-Allah. Tuan-tuan amalkan, nak tidur malam 11 kali. Soalan Sayyidina. Yang kedua, dia menyihatkan ruh kita. Kadang-kadang badan kita sihat, ruh tak sihat pula. Tu malas nak bangkit tahajud, malas nak pergi sembahyang jemaah sebab kita tak sihat ruh kita. Yang ketiga, Allah bagi sihat minda kita. Tak ada stres, tak ada tension, tak ada tekanan, insya-Allah. Pelik ayat ni, insya-Allah. Jadi, mailah macam mana keadaan situasi yang mendepani, stres tak ada, tension tak ada, insya-Allah. Alhamdulillah. Nak tidur malam, nak tidur baru baca, jangan baca maghrib. Nak tidur tu sebelum kita talqin syahadah, jadi baca ayat ni 10 hari. Soalan Sayyidina Muhammad, dan tuan-tuan akan bangkit segar. Tuan-tuan amal seminggu pun dah rasa kesan dia. Kalau tak tidur malam, walaupun tidur malam soalan Sayyidina Muhammad tak cukup, tapi Tuhan bagi cukup, rasa cukup. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau nak tidur lama sangat, Tuhan tak nak, kalau nak tidur lama sangat, tak boleh pi 4 jam ya. Fahamlah? Dia kawal tidur kita, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau tidur tak cukup pun dia bagi cukup. Ini kelebihan membaca ayat laqad ja'akum tu. Jadi laqad ja'akum yang tuan-tuan baca lepas sembahyang tu, hak tu faedah lain. Hak ni laqad ja'akum yang saya masukkan kelebihan tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum daripada itu, kalau tuan-tuan, kalau kita faham tentang komputer, kalau komputer ni kita nak format komputer kita, kita kena buang virus dulu kan, antivirus. Itulah amalan. Dia buang penyakit-penyakit dalam badan kita, dia buat perisian baru. Berarti kita akan jadi orang baru, orang yang sentiasa baru, insya-Allah. Tuan-tuan, akidah kita, iman kita dan sebagainya akan sentiasa meningkat dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر